Dia sayang benda tu. Dia tak nampak, dia tak boleh bayangkan hidup selain daripada sumber itu. Hari ini bila kita sebut tentang kejayaan, kebanyakan kita ada definisi berdasarkan apa yang kita nampak dekat social media. Orang tunjuk bila dia berjaya, maksudnya dia memiliki suatu aset, kereta mewah, rumah besar, jam brand tertentu, phone dengan spek-spek yang terbaru. Dan demikianlah diberitahu kepada kita, kalau nak berjaya kau kena miliki benda-benda ni. Dan itu menjadi satu kepercayaan dalam ramai kalangan anak muda, dan sebahagiannya sanggup berkorban apa sahaja untuk sampai memiliki sebahagian hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat, bukan hanya itu, orang sanggup melanggar apa sahaja perkara yang menghalang cita-cita tersebut. Misalnya mereka percaya perlu ada sekian-sekian jumlah wang dalam bank account dan kita akan dapat status tertentu. Jadi walaupun jalannya itu, misalnya ada permintaan, kau tak boleh tutup aurat, kau kena tinggalkan solat, kau nak kerja dekat sini, kau kena bergelumang dengan benda-benda yang haram. Dan sebahagian kita, disebabkan kita mungkin percaya itu satu-satunya jalan yang ada, kita sanggup redah dan kita asalkan sampai kepada matlamat yang kita tetapkan. Dan sebenarnya bila kita lihat, ini adalah satu kekeliruan yang cukup mencengkam ramai orang, kerana mereka tak tahu apakah sebenarnya prinsip, apakah sebenarnya hala tuju, bagaimana kita nak hidup demi sebuah kepercayaan. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, misalnya ada sebuah keluarga, ini adalah sebuah keluarga yang cukup luar biasa kisahnya. Mereka daripada kalangan miskin. Suaminya bernama Yasir, isterinya bernama Sumayyah, dan mereka ada anak namanya Ammar. Dan ketiga-tiga mereka ni satu keluarga yang bahagia, happy. Dan satu hari Ammar ni mendengar adanya seorang Nabi yang baru diutuskan, dan dia teruja nak tahu. Dan apabila dia berjumpa dengan Nabi itu bukan menjanjikan kekayaan-kekayaan, pangkat-pangkat. Kalau ikut dia, kamu boleh dapat sekian-sekian harta. Tapi Nabi itu menawarkan sebuah kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan yang memberikan rezeki. Walaupun mereka ni kalau nak ambil pilihan, nak percaya dengan apa yang Nabi buat ni, mereka akan disiksa, ditekan sebab mereka orang lemah. Tapi apabila sebuah kepercayaan tu meresap dan kita jadikan itu sebuah keyakinan, aku nak hidup tidak akan korbankan kepercayaan ini. Apa pun jadi, kalaupun aku terpaksa makan hanya sekali sehari atau 2-3 hari sekali makan, aku sanggup hadap kerana aku nak pertahankan kepercayaan ini. Ramai orang sampai mampu dalam hal-hal yang mereka percaya, tak kisah tak ada rumah tak apa, makan mi segera tak apa. Tapi bila datang kepada elemen agama ni, kita lihat bagaimana misalnya Sumayyah, dia diseksa, disebat, dan Sumayyah pada ketika ini usianya 60 tahun lebih, sudah tua. Tuan dia pukul dia Yasir dan juga anaknya Ammar diletakkan di tengah padang pasir, disebat, dipukul, dipijak, tidak diberikan makan dan minum, sehingga satu poin tu Sumayyah dah sangat lemah dan di depan wajah dia ada suami dia yang hampir-hampir menghembuskan nafas yang terakhir. Dan waktu itu orang yang menyiksa ni sebut, lihat, kau nak suami kau mati, tinggalkan kepercayaan kau tu sekarang. Kita mungkin akan fikir sampai tahap mana kita nak boleh bertahan. Tetapi Sumayyah melihat keadaan itu, dia malah tidak berganjak walau sedikit. Malah dia kata, aku takkan ubah kepercayaan aku walau apa pun berlaku. Nabi SAW lalu Nabi lihat mereka dalam keadaan lemah, tak dapat dibantu. Nabi kata, sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, untuk kamu jaminan, janji syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila suami kepada Sumayyah ni hampir meninggal, Abu Jahal bagi tahu dekat dia, kau sebenarnya suka kan suami kau nak mati supaya kau boleh kahwin dengan orang lain. Dan begitu marah Sumayyah, dia ludah kepada wajah Abu Jahal. Dan bila diludah, Abu Jahal hilang kawalan kemarahan dia. Dia ambil tombak dan dia sula Sumayyah daripada bawah sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Dan Sumayyah meninggal dunia
sebagai insan pertama yang syahid di dalam Islam. Dan kalau kita lihat kisah-kisah ni, kita mungkin tanya, jadi bagaimana kita ni dalam hidup ni? Kita ada banyak tantangan ni, banyak godaan. Godaan-godaan yang selalu mengajak kita tinggalkan kepercayaan kau. Sini harta menanti, sini jawatan, kemasyhuran. Nabi SAW pesan. Dan saya pesan pada diri saya dan kepada rakan-rakan, saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, kita mungkin dalam satu keadaan kita ada sumber pendapatan yang syubhah, bercampur antara halal dan haram. Ataupun memang sumber tu sumber daripada sumber yang haram. Kita mungkin bekerja dengan tempat yang memaksa kita atau meletakkan kita dalam keadaan kita mesti mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin rasa kalau aku keluar macam mana rezeki aku? Allahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rezeki, dialah pemilik segala kekuatan. Dan Nabi kata, siapa yang tinggalkan sesuatu, dia sayang benda tu, dia tak nampak, dia tak boleh bayangkan hidup selain daripada sumber itu. Tapi Allah kata, siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah semata-mata, Allah janji Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita renungkan hidup kita, ada tak perkara-perkara yang hari ini kita lakukan, kita menggelumang dalam tu, dan perkara tu Allah tak suka. Dan kita rasa kalau aku tinggalkan ni, siapa nak bagi aku kerja, siapa nak bagi aku sumber pendapatan? Allah Subhanahu Wa Taala huwa razzaq. Dialah Tuhan yang memberi rezeki. Tinggalkan, bulatkan tekad, korbankan demi sebuah kepercayaan itu, pasakkan keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itulah titik permulaan kita. Tidak ada antara kita dengan Tuhan apa-apa yang lebih berharga melainkan kita menjaga tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.